Itu kita berhenti pada muka surat yang ke-176 bagi Jawahir Lu'lu'iyah, syarah bagi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu anhu. Faqad ruwiya, kan? Anna Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin wa ja'alaha amiran 'alayha. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Huzafah Al-Sahmi telah diutuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin, diutus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu orang panggil apa ni, pasukan. Sariyah ni yang pasukan yang tidak diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam peperangan tersebut. Wa ja'alahu amiran 'alaiha, dan Nabi melantik beliau sebagai ketua di dalam kelompok ataupun panggil apa ni, pasukan tersebut. Wa amarahum an yasma'u lahu wa yuti'u, dan Nabi mengarahkan para muslimin untuk mendengar dan juga mentaati apa yang diarahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Huzafah. Fa aghdabuhu fi syai'in wa kana fihi mizah. Satu hari aghdabuhu fi syai'in, dia marah dekat kumpulan para sahabat yang hadir dalam peperangan dengan beliau tadi. Wa kana fihi mizah, dan dia suka melawak, dia suka bergurau. Fa amarahum an yajma'u hataban wa yuqiduhu nara, dan dia minta, dia nak marah ni dekat tentera ni, maka bila dia nak marah dekat pasukan sahabat yang ikut dengan pemerintahan, dengan perintahnya beliau, dia suruh kumpul semua kayu-kayu dan kemudian pasang api. Falamma awqaduha amarahum biduquliha fa'abaw, dan dia kata dah pasang, dia kata pakat masuk, kan kena ikut arahan pemerintah ni, arahan pemimpin, masuk. Dan dia suka melawak. Faqala lahum alam ya'murukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'ati, bukankah Rasulullah suruh kamu taat kepada aku? Qala wa man ata'a amiri faqad ata'ani, dan Nabi sebut dalam hadis, siapa yang mentaati ketua yang telah aku lantik, maka dia telah mentaati aku, kata Nabi. Faqalu ma amanna billahi wattaba'na ar-rasula illa linanjuwa minan nar. Tengok para sahabat punya fiqh. Kami ini beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul. Tidaklah kami beriman kepada Allah dan Rasul melainkan untuk kami diselamatkan daripada api. Fasakanha ghadabuh wa tafi'atin nar. Terus dia kurang, dia berhenti terus marah dia pada waktu tersebut, dan api pun terpadam. Falamma balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istaswaba qawlahum wa qala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan Nabi ketika sampai berita tadi kepada baginda Rasul, Nabi membenarkan ucapan para sahabat. Dan Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tamam? Wa yasihu an yurada bi a'immatil muslimin, dan juga sahih kalau kita maksudkan dengan a'immatil muslimin di sini adalah ulama ad-din, dengan maksud ulama ad-din. Yani maksud ulama a'immah adalah ulama-ulama dalam agama. Wa ma'na nasihatihim qabulu ma rawawhu wa taqliduhum fil ahkam. Makna menerima nasihat mereka adalah menerima apa yang disebutkan oleh mereka dan mengikuti mereka pada hukum hakam yang mereka sampaikan. Wa nashru manaqibihim, dan disebarkan manaqib para ulama tersebut. Wa ihsanu dhanni bihim, dan kita berbaik sangka dengan para ulama tersebut. Wa ta'zimuhum, dan juga kita memuliakan para ulama. Ini dulu. Tamam? Yang ini yang kurang pada kita. Dengan ulama lebih lagi nak su'udzan. Tambah pula sebut pula ulama ulama tak semua lagi dia syok. Dia tak ulama, kemudian dia pula duk pergi kelas ulama. Tak ni tak dia bukan ulama pun, dia pandai kelas. Dia boleh hak nak kelas elok tak elok ni hak ahli dia, ya. Dia tak ahli pun dia pula pergi kelas. Dia kata tak, bukan saya yang kelas, ulama dulu yang kelas, dia tulis tu kat ulama untuk kelas. Bukan hang.
Ha? Dia tulis, kita baca. Baca lah. Sebab hantar ulama lah, hampa yang kudan. Ha? Kalau hang ulama tak faham macam tu. Faham? Sebab tu ada kitab Al-Imam Ghazali yang kita baca sekarang tu ni. Imam Ghazali jawab dia, Al-Qaul fi mas'alatil qawlain lil Imam Syafi'i. Yang ini mempertahankan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Qaul fi mas'alatil qawlain. Kan Imam Syafi'i dia kata wa fil mas'alah qawlan. Nah, dalam masalah ni ada dua qaul. Ada sebahagian orang pada zaman Imam Ghazali dan sebelumnya rad Al-Imam Syafi'i dengan perkataan tersebut. Dia kata macam mana Imam Syafi'i boleh sebut macam tu? Kalau dia sebut wa fi mas'alati qaulan, kadang-kadang masalah tersebut ada yang boleh dengan tak boleh. Ini tanaqud dia kata. Nah. Macam mana boleh tanaqud dalam satu kalam? Dan dalam satu masalah ada dua qaul. Maknanya tanaqud. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Bila tanaqud, yang pertama maksudnya ni tak boleh, tak betul lah imam ni. Dan yang kedua, dia kata kemungkinan kerana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bila sebut macam tu dia taraddud. Dia kata mungkin yang ni, mungkin yang ni. Taraddud ni dia kata mana boleh untuk keluarkan hukum dalam taraddud. Oh, kelak macam tu. Tu Imam Ghazali jawab dengan jawapan yang masya-Allah tabaraka. Imam Ghazali kata sebenarnya, tapi kalau kamu kata tanaqud ni orang yang berakal memang tak boleh terima pun. Sama ada kamu nak kata kamu lebih reti, yang kedua Imam Syafi'i bodoh, hak tu lah. Kamu reti, yang kedua Imam Syafi'i bodoh, ataupun Imam Syafi'i ada jumpa benda yang kamu tak jumpa. Mana yang kamu pilih? Kamu nak kata kamu reti ke? Yang kedua kamu nak kata Imam Syafi'i bodoh, atau yang ketiga kamu nak kata Imam Syafi'i ada jumpa benda yang saya tak jumpa? Mana yang kamu nak pilih pada waktu tersebut? Dan tentu pilih yang ketiga. Kau nak pilih yang pertama? Pilih pertama, kemah lah kamu. Maknanya kamu nak kata kamu reti, Imam Syafi'i bodoh. Dan itu yang berlaku sekarang. Faham tak? Bila dia jumpa ada ulama keluarkan satu pandangan. Syekh Ali Jumaah keluarkan satu pandangan contohnya. Dia tak setuju dengan pandangan tersebut. Terus dia kata Syekh Ali Jumaah ni ulama su'. Ini orang yang jumpa tak jumpa pandangan yang telah disebutkan oleh para ulama kata. Sebut kata kepada masyayikh. Kata kepada para ulama Azhar Asy-Syarif pada waktu tersebut. Sekarang ni kita tak tahu apa yang mereka keluarkan tadi daripada mana pandangan tersebut. Kita hanya ada satu dalil saja. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Kamu seorang je kan hafal dalil tu. Syekh Ali Jumaah tak jumpa dalil tu. Syekh Ali Jumaah hafal Quran sebelum kamu hafal lagi. Faham? Kamu tak beranak lagi dia dah hafal dah ayat tersebut. Tiba-tiba kamu jumpa dia tak jumpa. Tak kelawak ke ayat tu. Jadi maknanya sekarang kamu nak sebut apa? Kamu nak sebut kata kamu reti. Yang tu yang pertama. Atau kamu nak sebut masyayikh ini bodoh. Yang kedua. Ataupun kamu nak kata yang ketiga, masyayikh mengeluarkan pandangan tadi dengan ada pandangan yang saya tak tahu pandangan tersebut diambil daripada mana. Dan mungkin pandangan ini saya tak jumpa. Baik, mana yang kamu nak pegang pada waktu tersebut? Orang yang bijak, dia akan pegang yang ketiga. Kerana jur'ah alal alim ini berat benda dia. Kita bersifat cepat untuk nak rad orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu ni, berat. Nama sekarang pula kalau kata boleh duk kelah pula ulama' ni jahil, ulama' ni pula macam mana ulama' betul dia jahil. Dia kata reti dalam satu bidang, tu bidang kita reti, okeylah, khair. Kemudian kita nak kata ulama' ni ulama' ni ulama' khair, akhirah. Macam mana nak kelahkan benda ni? Kalau kata kita sendiri pun tak reti tentang bahagian tersebut. Tapi kalau kita sebenarnya bukan ulama' pun. Sebab tu berhati-hati lebih baik. Jaga-jaga lebih baik. Jangan cepat sangat. Duk seronok sangat duk kelahkan ulama' ni. Lepas tu kita duk lebih sebarkan kepada masyarakat untuk nak kenal mana ulama' baik, mana ulama' jahat. Apa tujuan? Sekarang ni kita disuruh oleh umat ni untuk mengenalkan umat ni dengan ilmu. Kenalkan umat ni dengan ilmu yang benar. InsyaAllah nanti umat ni nanti akan tahu mana yang benar, mana tak benar. Kan kita takut nak cerita yang benar, takut lagi orang tahu kata kita sebenarnya bukan ulama'. Dia baca-baca balik lah, rupanya bukan ulama' pun. Sembang yang terah. Tapi bab cerita bab ulama' ni kira serupa dengan ulama' dah. Faham? Itu lah maksud dia. Jadi kena hati-hati. Ihsanuz zanni bihim, ta'zimuhum. Kita baik sangka dengan para ulama', ta'zimkan para ulama'. Qala Sahl bin Abdullah, kata al-Imam Sahl bin Abdullah
radhiyallahu taala anhu. Ni ada orang tanya ni. Bukankah sifat salbiyah masuk nafi dengan makna ternafi? Bukan makna menafi sifat yang mustahil. Oh, yang ini. Kerana menafi memberi ihtimal pada ada sifat mustahil. Saya kurang jelas. Mari kita tengok beliau ni. No? Jelaslah sifat salbiah maknanya bila kita menafikan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, kan jelas tu. No? Kita menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah. Itu maksudnya. Ini khidam tu bukan maksudnya ada khidam tu. Kerana khidam ni sifat adamiyah. Faham? Khidam sifat adami. Apa maksud sifat adami di sini? Maksudnya dia wujudi. Dia tak wujud. Jadi apa maksud khidam? Khidam maksudnya adamul awaliyah. Yang kita menafikan wujudnya awal pada Allah Ta'ala. Adanya awal bagi Allah Ta'ala. Ada terjemahan tu. Ini yang penting madmunnya sampai. Madmunnya pada sifat salbiyah maknanya menafikan tak layak bagi Allah Ta'ala. Selesai. Masalah terjemahan itu masalah terjemahan. Terjemahan orang nak terjemah pun tak apa lah. Cuma sekarang ni masalah kita nak faham madmun bagi kalam tersebut apa dia. Madlul bagi sifat salbiyah adalah apa dia? Adamiyah. Nah, madlulnya adam. Yang menunjukkan kepada menafikan yang tidak layak bagi Allah. Jadi baqa' maksudnya apa dia? Menafikan padanya pengakhiran. Allah tidak ada akhir. Faham? Wahdaniyah menafikan padanya at-ta'addudiyah. Adanya padanya berbilang pada zat dan sebagainya. Itu maksudnya gitulah. Faham? Yang penting faham itu dulu. Hak tu ya, faham tu tak apa dah. Baik, kalau kita ada yang lain lagi terjemahan dan sebagainya tu hanya masalah terjemahan. Cuma madmunnya sama saja. Nah, masalah pada penyampaian pada terjemahan tadi saja mungkin berbeza. Itu saja. Hakikatnya ahli sunnah wal jamaah semua pegang dengan pandangan yang sama. Iaitu menafikan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sama. Qala ba'dhum قال سهل بن عبد الله لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم. Jadi sentiasalah manusia itu akan dalam keadaan kebaikan selagi mana mereka memuliakan sultan dan juga ulama. Ini memuliakan pemerintah dan juga para ulama. Ini wa idza azzamu hadzaini, ketika mereka memuliakan dan mengagungkan kedua kelompok tersebut, aslahallahu dunyahum wa ukhrahum, maka Allah Taala akan bagi kebaikan kepada dunia dan akhirat mereka. Wa idza istaqaffu bihadzain, jadi kalau mereka memperkecilkan kedua kelompok ini, afsadallahu dunyahum wa ukhrahum, maka nanti Allah Taala akan merosakkan dunia dan juga akhirat mereka. Karena kamu memperkecilkan sultan nanti akan merosakkan dunia kamu. Kalau kamu memperkecilkan para ulama, nanti akan rosak agama kamu disebabkan kerana apa? Kerana ketulahan tadi. Kamu telah melakukan yang tidak baik kepada para ulama. Qala ba'duhum wa laysa al-muradu bil ulama man tazayya bi zayyihim. Jadi bukan dimaksudkan dengan ulama di sini adalah yang berpakaian seperti ulama, wadda'al ilma, wa akala dunya bid-din, dan juga makan dunia dengan agama. Yang pergi penunggang agama. Wala uzra liman akala al-harama, dan juga tidak ada uzur kepada orang yang makan yang haram. Wa qala al-alimul fulani ya'kuluh. Kemudian uzra liman akala al-haram, tidak ada uzur bagi orang yang makan yang haram. Kemudian dia sebut apa? Al-alim fulani akalah. Au ya'kuluh. Orang alim tadi dah makan. Li'annahu kaifa ya'tadhiru bil iqtida', yu'tadharu bil iqtida'i biman la yajuzu al-iqtida'u bih. Nah, karena kaifa yu'tazar bil iqtida' biman la yajuzu al-iqtida'u bih. Macam diberikan i'tizar kepada untuk kita mengikuti orang yang tidak boleh kita ikuti dengan perkara tersebut. Fa inna man qalafa Allah la yuqtada bih. Karena orang yang bercanggah dengan Allah tidak boleh diikuti. Walau dakhala ghayraka an-nar wa anta taqdiru ala adami dukhuliha. Dakhala ghayruka an-nar. Nah, wa anta taqdiru ala adami dukhuliha fala udra laka fi dukhuliha. Jadi kalau kata
Contoh, dakhala ghairuka. Maksudnya, ataupun dakhala ghairuka an-nar. Seorang memasukkan kamu ke dalam neraka, ke dalam api. Dan kamu mampu untuk tidak masuk ke dalam api tersebut. Fala udhra laka fi dukhuliha. Maka tidak ada uzur. Kalau kamu mampu untuk tolak perkara tersebut, kamu pergi masuk juga. Sebab tu uzur ni, kita kata saya tidak mampu untuk tolak. Ketika mana orang tadi memang tidak mampu untuk tolak. Kalau contohnya kita kata ada mukroh, ada orang paksa kita buka puasa contohnya. Buka puasa. Baik, tengok balik siapa yang paksa kita tadi. Kalau yang paksa tadi itu lebih besar daripada kita, lebih berkuasa daripada kita, dan kita pun tak mampu untuk nak halang. Kalau kita halang, kita akan mati, kita akan jadi macam-macam. Maka pada tersebut dikira mukrah. Kita dipaksa untuk buka puasa. Tapi kalau yang pegang suruh kita buka puasa ada budak kecil, umur 2 tahun, buka puasa, dia kata. Kita pun kata saya dipaksa oleh budak umur 2 tahun untuk buka puasa. Dia kata. Maka saya pun buka puasa. Tu tak panggil mukrah tu. Sebab kita mampu untuk menghalang bukan seperti itu. Kita boleh nak kata, budak kecil je, tiba-tiba halang kita terus kita buka puasa dengan nama mukrah. Mana boleh macam tu. Wa ammatihim ayil muslimin. Dan juga ammatihim ayil muslimin wal muradu bihim man lam yakun amiran wala alima walam yu'idillama fihim. Likaunihim taba'an li a'immatihim la istiqlala lahum. Jadi dimaksudkan wa'amatihim, maksud sini apa dia? Muslimin. Dan dimaksudkan dengan mereka iaitu siapa yang bukan amir dan juga bukan alim. Dan kerana itu tidak diulang lam kepada mereka. Kerana itu tak disebut lillahi wali kitabihi wali kutubihi wali rasulihi kan, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Kenapa tak ulang wali ammatihim? Kerana hum taba', kerana mereka mengikuti kepada para pemimpin mereka, dan la istiqlala lahum, maka mereka tidak ada kedudukan yang lain, mereka hanya mengikuti saja. Tamam. Yang lain disebut dengan lam tadi kerana semuanya ada kedudukan masing-masing. Manakala ammah hanya mengikuti kepada a'immahnya mereka, kepada ketua-ketua mereka. Wa ma'na nasihatihim, makna nasihat kepada ammah irsyaduhum ila ma yuslihu dinahum wa dunyahum wa i'anatuhum ala muhimmatihim wa satru awratihim wa jalbul manafi' ilayhim wa kaful adha anhum wa ta'limuhum ma jahiluhu min amri dinihim wa dhabbu ay al-man'u an amwalihim wa a'radihim wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkari wa mahabbatuhu lahum ma yuhibbu li nafsihi min al khairat wa karahatuhu lahum ma yakrahu li nafsihi min al makruhat. Ini semua perkara-perkara yang dituntut untuk kita lakukan kepada orang-orang yang awam. Apa dia? Kita seru mereka kepada yang baik untuk agama dan juga dunia mereka, bantu mereka terhadap apa yang mereka perlukan, menutup kesalahan dan juga perkara-perkara yang tidak baik yang mereka lakukan, aurat mereka ditutup, dan mengambil yang baik, jalbul manafi' ilaihim, yang beri yang baik kepada mereka, tutup tahan yang tidak baik daripada mereka, terkena kepada mereka, mengajarkan mereka yang mereka tidak tahu tentang urusan agama, dan juga zabbu an amwalihim wa a'radihim, maksudnya mempertahankan, menjaga harta dan juga maruah mereka, mengarahkan mereka dengan yang baik, melarang mereka melakukan yang haram, mencintai mereka dengan apa yang kita cintai pada diri kita dan sebagainya. Itu yang dituntut pada kita kepada awam. Wa qad warada fil hadis inna ahabba ibadallahi ila Allah. Macam mana tu? Inna ahabba baca rafa' ke baca nasab? Ahabba ibadillah. Naam. Inna ahabba ibadillahi ila Allahi ansahuhum li ibadihi. Yani yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala di kalangan hamba Allah Ta'ala adalah yang paling memberikan nasihat kepada hamba-hambanya. Wa qala ba'du tabi'in khairun nasi ansahuhum lahum wa syarrun nasi aghashuhum lahum. Jadi manusia yang paling terbaik adalah yang paling memberikan nasihat kepada mereka, sesama mereka, dan juga yang paling jahat adalah yang menipu di kalangan mereka. Baik, wa yutlabu kaunun nasihati birifqin.
Dan dituntut bahawa nasihat tadi disampaikan dengan lemah lembut. Litakuna aqrabu atau aqraba lil qabul. Takuna an-nasihah aqraba lil qabul. Untuk menjadikan nasihat tersebut lebih hampir pada penerimaan. Wa min thamma kana as-salafus salih idza aradu nasihata ahadin wa'azuhu sirra. Itu para salafus salih, ketika mana mereka ingin menasihati seseorang, maka mereka akan memberikan mau'izah kepada seorang tersebut secara bersendirian, sirra. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, man wa'adha aqahu sirra, siapa yang memberi nasihat kepada saudaranya secara diam-diam, faqad nasahahu wa zanah, maka dia telah menasihati orang tersebut dan telah menghiasinya. Maksudnya menjaga orang tersebut daripada dikotori. Wa man wa'adhahu 'alaniyatan faqad fadahahu wa syanah. Siapa yang menasihatinya secara terang-terangan, maka pada waktu tersebut kamu telah memalukannya dan juga menghinanya. Tamam? Ini yang orang suka, jadi suka tegak depan orang ramai. Kadang-kadangnya tegak. Nak tegak-tegak depan orang ramai, itu memalukan orang. Itu bukan nasihat, itu fadhihah. Kata ulama. Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an amri sultani bil ma'ruf wan nahyihi an munkar. Faqala in kunta fa'ilan wala budda fa fima bainaka wa bainah. Jadi kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan dengan amri sultani bil ma'ruf wan nahyihi 'anil munkar, berkenaan dengan arahan sultan dengan sultan bil ma'ruf. Nah, jadi kata disuruh seorang tadi untuk menyampaikan yang baik dan juga melarang yang tidak baik. Faqala in kunta fa'ilan wala budda fa fima bainaka wa bainah. Maksudnya kalau kamu nak melakukan perkara tersebut, nak melarang dan juga nak menyuruh melakukan yang baik, melarang melakukan yang haram, mesti dibuat, tapi fima bainaka wa bainah. Kalau kamu nak buat tadi di antara kamu dengan dia pada waktu tersebut. Maksudnya bersendirian, tidak terang-terangan. Wa hukiya, diriwayatkan anna rajulan wa'adha al-ma'muna wa aghladha 'alayhi. Cuba tengok ni. Ada seorang nak bagi nasihat kepada Ma'mun yang kemudian dia kasar. Wa qala lahu, kemudian kata Ma'mun kepada orang tersebut, khairun minka wa'adha man huwa syarrun minni. Ada orang lebih baik daripada kamu telah memberi nasihat kepada orang yang lebih jahat pada aku. Fa inna Musa wa Harun ala nabiyyina wa alaihim afdalus salatu wassalam lamma arsalahum Allah Ta'ala ila Fir'aun qala lahumā faqula lahu qawlan layyina. Cuba tengok. Di sini kata Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, maqam sultan walaupun macam mana keadaannya sekalipun, Allah Ta'ala memberikan kedudukan kepada mereka. Itu Fir'aun, walaupun dia Fir'aun, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihissalam dan juga Sayyidina Harun alaihissalam bermuamalah dengan Fir'aun sebagai sultan, bukan sebagai seorang yang tidak ada kedudukan. Karena itu Allah Ta'ala kata qulu lahu qawlan layyina. Cuba tengok. Karena kedudukan seorang tadi menjadi pemimpin patut dimuliakan pada waktu tersebut. Kesilapan umat sekarang ni, ketika seorang tadi diangkat menjadi pemimpin, dijadikan waktu tersebut adalah waktu untuk dijatuhkan dan dimalukan orang tersebut. Ini ajaib. Karena tadi nutudan, kita buat ke orang akan dapat balik kepada kita. Faham? Siapa saja. Kita suka atas pentah, suka hentam pemimpin yang sebelum kita. Kita naik jadi pemimpin, orang hentam kita. Karena tadi nutudan. Kita tak minta benda tersebut. Tapi umat yang baik siapa dia? Siapa pun yang naik pada waktu tersebut, dia kena hormat. Kerana ini orang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah angkat siapa yang dia kehendaki. Baik kita kena hormat dia dengan kedudukan yang dia ada pada waktu tersebut dan bantu mana yang kita boleh. Baik, nak tegur, ada salurannya. Ada saluran ni bukan maksud kepada kita je, ada saluran. Maitang kita kena, ada saluran. Dan kita nak buh kat orang, tak ada saluran. Saluran kita Facebook, guna fake account. Itu ke saluran kita? Cuba kalau kita dihentam pula pimpinan kita pula. Oh, saluran sedia. Ni kenapa tegur ni tak ada saluran ni? Dia ada saluran ni. Oh, dan kita hentam kat pimpinan orang lain, kita tak ada saluran pula lah. Cuba pakat-pakat raikan adab tersebut, insya-Allah khair. Masalah main tangkat kita kena ada adab. Main tangkat orang lain, kita nak bubuh, tak ada adab apa. Nampak tak? Kita ni bias. Sebab tu tengok Allah Ta'ala kata kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani,
Maqam sultan ini maqam azim. Sehingga Allah Ta'ala memberikan kedudukan kepada mereka. Hatta Fir'aun sekalipun. Jadi siapa pun pemimpin yang ada depan kita, kita kena muliakan. Ajaib bagi para pemuda yang di depan pemimpin konon-konon nak tunjuk kata dia ni orang yang gah. Jadi kalau seorang bersalam dengan seorang pemimpin dengan merendahkan kepala daripada orang tersebut, adakah dia dikira sebagai menghina diri dia pada orang tersebut? Tak. Mestikah salam dengan pemimpin macam tu? Nak tunjuk kata pemimpin tu pula yang tak kenal kepala dengan kita. Jadi kalau salam mesti macam ni. Tapi kalau kenal dengan dia, tunduk sampai ke kaki. Kerana kenal dengan dia. Faham? Ini orang yang tidak berhenti letak pada tempat dia. Ini hamasah yang tidak pada kenal dengan ilmu. Sebab tu perlu ada ilmu. Hatta muamalah dengan siapa sekalipun. Faham? Jadi tengok. Kata Ma'mun, orang ni main tegak dia dengan kuat, dengan lantang. Maka dia kata khairun minka wa'adha man huwa syarrun minni. Orang yang lebih baik daripada kamu telah menasihati orang yang lebih teruk daripada aku lagi. Aku teruk daripada Fir'aun ke? Pun Allah Ta'ala kata qulu lahu qawlan layyina. Ai irfaqa bihi. Maksudnya lakukan lemah lembut dengan dia. Kenapa? Kerana dia sultan. Itu cara dia. Wa yanbaghi lin-nasih, maka hendaklah bagi seorang yang menasihati. Ini tidak. Sekarang ni tengok. Sebab tu fahaman yang kita kena runtuhkan sultan. Kita kena jatuhkan sistem beraja. Kita kena naikkan sistem republik dan sebagainya. Ini kalam fahish. Ini ghabi. Yang tak duduk pada alam dan juga zaman yang ada pada waktu tersebut. Tidak beriman dengan waqi' yang ada pada waktu itu. Tak erti dengan apa yang patut disampaikan oleh Nabi SAW. Du'atu ila abwabi jahannam. Bawa orang kepada kerosakan. Bawa orang kepada kehancuran. Pecah belah umat Nabi Muhammad SAW. Ajaib. Sebab tu mahmakan siapa sekalipun. Pasal menggulingkan dan sebagainya itu sepatut tak dilakukan. Cuma bila dah berlaku, apa yang patut dilakukan pada waktu tersebut? Itu dibincang pula oleh para ulama. Sebab tu ulama ni adalah orang yang paling waqi'i, yang kena dengan waqi'. Bukan waktu guling, duk bincang sebelum guling. Bila guling, bincang waktu guling nak kena buat macam mana? Nak kena jaga umat waktu tu macam mana? Bukan bincang yang sebelum tu. Nampak tak? Orang yang bincang ke belakang ni, dia tak selesai sebab umat duk ada masalah pada waktu tersebut, duk bincang ke belakang. Lagi tak selesai. Kenapa dia mereka menghalalkan benda sebelum ni? Allah. 5 tahun duk ulang tu. Ulama bincang waqi'. Waqi' sekarang ni berlaku dah guling. Baik, kita nak buat macam mana? Nak jaga umat ni daripada safkud dima'. Darah makin keluar. Kemudian akan masuk musuh ke dalam negara pada waktu tersebut. Macam mana kita nak buat, nak tahan daripada musuh masuk? Dilantik pemimpin yang baru ataupun dinafikan terus penggulingan tadi, maksud seolah-olah tak ada, pada benda depan mata ada, ataupun macam mana nak buat? Ini fake. Sebab tu perlu kepada ilmu. Bukan dengan hamasah. Bukan dengan reti kita tengok dengan nafsu kita. Tak, dengan ilmu. Baru kita reti. Ini dah bila ulama yang Allah Ta'ala utus untuk ilmu dan mereka yang selesaikan masalah, ulama pula jadi bahan untuk nak kata. Habis tu dah kalau ulama tak letak hukum tadi, kamu nak ikut siapa ni? Ikut nafsu. Tak, bukan ulama, bukan dia saja. Tak apa, bukan dia saja pun. Sekarang ni tengok keadaan jadi macam mana. Dengan yang awak keluar suruh pecah belah tu, apa yang akan jadi? Sebab tu kita kata alaikum bisawadil a'zam minal ummah. Wa man syadza fin nar. Duduk sendirian ni, duduk sorang-sorang dalam neraka ni. Jaga-jaga, jangan terpengaruh sangat dengan hamasah kita ni. Ngaji. Baik. Wa yanbaghi lin-nasih, hendaklah bagi seorang yang menasihati tadi an yara nafsahu dunal mansuh. Ada orang yang nak menasihati pula, dia kenalah melihat dirinya tadi lebih rendah daripada yang dia nasihati. Jangan dia rasa dia tinggi. Wa an yumahhida ay yusawwiya lahu basatan qabla an-nushi. Dan dia kena letakkan hamparan yang elok sebelum dia nak nasihat tu. Dia kena bagi perhati elok. Maksudnya ni politik ni. Nak nasihat pun kena politik juga. Jangan nak nasihat ke orang dia ikut kepala kita. Lepas tu syok. Dia rasa dia boleh nasihat lah. Dan ulama pula kalau nasihat bukan dia nak tulis Facebook jangan kita. Ni bila tengok ulama ni duduk dengan para pemimpin sikit, tengok duduk dengan pemimpin. Tapi kalau ulama tu jadi pemimpin macam mana pula?
Dengan dulu kan tak boleh duduk dengan pemimpin ni apa semua, takut duduk dengan apa ni, dunia lah apa semua ni. Ni kalau dah jadi pemimpin macam mana tak? Duduk dekat dengan pemimpin tu. Tu jangan cakap banyak, nanti kata. Duduk senyap ya. Jadi semua orang kita nak kata. Ada tempat dia. Nanti bila sampai tempat dia, itu jadi Allah ni, tak apa, ini pemimpin yang bagus. Kita kena duduk. Kita kena taik lah kerajaan. Tak apa pula. Main kena kat kita semua boleh. Tak kena kat kita aja, dia hantam tu tak kira. Tak cukup tanah dia hantam. Sampai kawan tu sampai kalau mati tak tahu nak tanam kat mana. Okey, kena hantam. Nampak tak? Lepas tu kita jangan bina umat ni dengan persepsi kita. Dan apa ni, doa-doa yang mana suka sangat menyebarkan provokasi dan sebagainya dengan perkara-perkara begini ni. Sebab tu kita kata waktu ni waktu untuk kita mengaji balik. Ustaz-ustaz yang duduk mengajak saja. Kena ada masa juga untuk dia nak kena mengaji juga. Bukan kata kat orang, kita kat dia sendiri. Tu yang kita mengaji tak habis-habis gini. Mengaji kena ada waktu mengaji. Jangan je nak mengajak saja. Yang je nak mengajak saja. Mengaji tak mau langsung. Lepas tu nak dengar bila orang cakap. Kita je nak bercakap. Dengar dengan orang cakap. Siapa pembimbing kita? Siapa guru yang mengajar kita? Siapa guru yang telah bagi peluang kepada kita, izin kepada kita untuk kita bercakap tadi ni? Siapa yang akan tahan kalam kita daripada ucap yang ni jangan cakap. Yang ni jangan kamu ucap nanti. Kalau tidak ada guru murabi. Lepas tu kena ada masa juga untuk kita tuntut ilmu. Tuntut ilmu. Faqad hukiya anna al-Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhuma aqbala ala shaykhin yatawadda'u wudu'an batila. Satu hari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain jumpa dengan seorang tua yang berwuduk dengan wuduk yang tak betul. Ini ada seorang tanya, Ustaz, macam mana kalau dia buat maksiat secara terang? Adakah tegur cara diam juga untuk menegur? Adakah tegur cara diam juga untuk menegur? Tengok keadaan. Kalau maksiat yang dilakukan secara terang tadi, dan kita, sebab tu Nabi kata dalam hadis, kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Baik, falyughayyirhu bi yadihi dengan apa? Dengan tangannya. Dengan tangannya. Dengan maksud dengan kuasanya. Wa man lam yastati' fa bi lisanihi. Cuba tengok ni takbir Nabi SAW. Cuba tengok takbir Nabi ni. Takbir yang Masya Allah tabarakallah. Nabi tak kata lisan dulu yang pertama. Kerana lisan ini adalah tempat untuk kita ifdah. Untuk kita nak keluarkan aib orang tadi. Kalau Nabi sebut lisan yang pertama yang aqwa, maka Nabi akan kata sebut dengan lisan kamu. Maksudnya kamu ni apa ni? Buat benda jahat ni. Tak, Nabi kata biyadih. Biyadih dengan apa? Mungkin sama ada kita dengan kuasa. Kuasa dengan kita pegang, tarik, buat pergi ke tempat yang sepatutnya, kemudian kita selesaikan. Ataupun pegang tangan orang tadi, tarik dia dulu, kemudian di lisan ni. Baru cakap. Bukan mesti di lisan depan orang ramai. Nampak tak? Lisan pada yang kedua. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Apa ni? Fa bi qalbihi kan? Mana wa dhalika adhaful iman. Wa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman, dan yang ketiga adalah dengan hati, wa dhalika adhaful iman. Sebagian ulama kata dhalika tadi kembali kepada yang pertama. Kerana dhalik adalah isim isyarah lil ba'id, laisa lil qarib. Nabi tak kata wa hadha, yakni wa hadha ay al qalb adhaful iman. Kerana qalb adalah aqwal iman. Kerana qalb adalah raja kepada anggota. Nabi sebut idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadul kulluh ala wa hiya qalb. Tu hadis mula ni kita baca. Di mana Nabi sebut zalika adhaful iman. Ini siapa yang syarah? Yang syarah Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani. Saya ambil daripada beliau. Syekh Muhammad Ibrahim kata zalika adhaful iman, maksudnya pada al-yad, laisa al-qalb. Kerana orang yang nak nafi dengan hati ini adalah orang yang ahlullah. Mereka ini tarbiyahnya dengan qalb, dengan sarirah. Mereka tidak dengan tangan saja. Lepas tu nak ambil dengan tangan khair. Lepas tu Nabi tak sebut yad lisan dulu, Nabi sebut dengan tangan dulu. Ambil dengan tangan, tarik, walaupun dia secara terang-terangan. Ada sebagian ulama lagi tafsir lagi yad dengan maksud kuasa. Kalau tak mampu dengan kuasa kerana tengok dia ramai, dan kalau kita tengok maka akan tambah lagi maksiat tersebut ataupun jadi mudarat kepada kita.
Maka lisan, dengan lisan tadi, kalau kata kita mampu dengan lisan, sebagian ulama kata tu martabat. Lihat kepada ahli sultah, lisan kepada ahli lisan, yakni alim yang boleh menegur dengan lisan. Awam qalb, sebagian kata macam tu, dan sebagian kata terbalik, ahlullah dengan qalb, ahli lisan dengan lisan, ahlul yad dengan yad. Jadi macam-macam tafsiran ulama tentang masalah tersebut. Cuma ala kulli hal, menggabungkan semua tadi, apa masalahnya kalau kata kita tengok orang tu buat maksiat secara terang-terangan, dan kemudian kalau maksiat tu pula kita tengok pula. Sebab tu maksiat pula kena tengok. Maksiat tadi ni berkait dengan diri peribadi dia, atau berkait dengan orang lain, ataupun berkait dengan hak Allah Ta'ala. Kalau dia naik dengan orang perempuan, naik dengan orang perempuan, ini hak siapa ni? Ini hak dia dengan Allah. Kalau zina pun hak dia dengan Allah. Kalau mencuri lain, mencuri ni hak manusia. Dan kalau kita ada mampu untuk nak tahan perkara tersebut, ya kita kena tahan perkara tersebut. Dan memang kena tahan, bukannya pencuri ni bawa pergi kat tepi tempat kosong tu baru kita kata jangan mencuri apa semua tu. Tak. Sebab ni hak manusia. Jadi kalau kita dia curi dan kemudian kita nampak depan mata dan kita ada kuasa untuk kita nak halang, pegang dia dan kemudian ambil balik, bagi balik kepada tuan dia. Tapi kalau dia naik motor dengan orang perempuan, kita nak pegang, ni apa ni keluar dengan darah orang depan orang ramai macam tu? Tak, ni hak Allah Ta'ala. Hak ni yang sepatutnya kita nasihatkan dengan secara diam-diam, jangan terang-terangan. Sebab tu haram. Ada orang yang buat video, yang duk pi konon-konon nak pi cegah maksiat, bawa video, kemudian duk tengok ada orang duk buat maksiat dekat taman, tapi ambil gambar, lepas tu masuk dalam YouTube. Itu alasan apa dimasukkan dalam YouTube? Dan muka orang tadi terpampang jelas-jelas. Tunjuk pula ni. Ni apa ni? Kamu dah kahwin lah. Video duk ambil. Dah kahwin? Tak kahwin lagi. Itu kenapa buat benda haram ni? Dia terlupa dia pun buat benda haram tak? Dia duk kata kamu tu buat benda haram. Dia terlupa yang dia duk rakam pun benda haram. Rakam saja tak apa, rakam masuk dalam Facebook bagi orang lain tengok. Sama naik benda haram. Kawan ni buat benda haram, dia dengan Allah Ta'ala. Yang kamu buat benda haram, kamu dengan dia. Lagi pak. Karena haqqullah mabniun ala musamahah, wa haqqun nas mabniun ala musyahah. Dengan manusia nanti takut dia tuntut kamu di akhirat, nanti dia teruk kamu. Dengan Allah Ta'ala boleh ampunkan kalau Allah Ta'ala nak ampunkan. Mungkin dosa tadi dia, kalau hanya kerana dia duduk dengan orang perempuan, pegang orang perempuan, tak lagi dia pergi semayang, wuduk, Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa kecil yang dia lakukan tadi, kemudian dia taubat lepas tu. Mana kita nak tahu? Nampak tak? Bukan senang. Kita tak tengok maksiat orang, kita syok apa kita buat maksiat tengok. Kita suka kalau orang main rakam tu. Lepas tu jangan seronok dengan benda tersebut. Bagaimana kita tak seronok kalau orang tengok kita buat maksiat, macam tu juga orang lain tak seronok kalau kata orang tu buat maksiat. Dan kemudian kita nak pajangkan kepada orang lain. Lepas tu tarafuq. Kita kena ringan, lemah lembut. InsyaAllah tu akan lebih sampai. Tamam? Kecuali yang berkait dengan hudud. Yang tu dah peringkat sultan. Itu bukan kita yang buat, sultan yang buat. Nak sebat orang yang berzina depan orang ramai. Tu selepas diletakkan hukuman, kemudian tak nak menakutkan kepada umat yang lain, yang hukum. Maka tu sultan yang letakkan, Allah Ta'ala yang suruh buat macam tu. Itu tak apa. Tapi sebelum daripada apa yang berlaku, apa yang Nabi kata pada orang yang berzina? Nabi kata, kalau kamu sembunyikan apa yang kamu lakukan, jadi kamu mohon ampun kepada Allah, kan lebih baik. Tengok. Dan kemudian Nabi cari jalan pula untuk nak, Nabi sebut lagi, mungkin kamu tak berzina kot, kamu sentuh je kot, kamu cium je kot. Tak, Rasulullah, saya berzina. Kenapa Nabi banyak soalan tadi? Untuk nak bagi berlaku syubhat. Karena al-hudud tudra'u bisyubhat. Kerana hudud akan ternafi dengan berlakunya syubhat. Maksudnya kalau dia kata tak sebenarnya jadi keliru, maka waktu tu terangkat tu hudud, tidak berlaku hudud. Tu Nabi tanya soalan macam-macam tadi kerana untuk nak elakkan daripada berlakunya hudud. Kerana hudud ni benda besar. Bukan senang. Berzina kena ada 4 orang saksi. Kalau tak cukup 4 orang saksi, 2 orang yang main cerita, 2 orang tu kena. Saya nampak dia berzina. Siapa dia lagi nampak? Mana 3 orang lagi? Saya ada rakaman. Rakaman. Rakaman ni bukan orang. Sama teknologi zaman dah pula ada rakaman. Dia dengan rakaman tu elok. Rakaman tu tak apa lah, boleh tutup. Dia tutup. Lepas tu 80 kali je. Kerana dikira khazaf. Dia tak, saya nampak sungguh dia buat. Macam mana nak cari 4 orang tak? Teruk macam tu. Sebab bukan kita suruh nak tengok, nak bagi jadi kena benda. Dan kalau sungguh jadi benda tersebut,
kena bagi nampak betul apa yang kita nampak tadi. Dan mesti cukup saksi dan 4 orang. Bukan senang, tak udut. Ingat senang. Baik. Faqala ahaduhuma, dan kemudian di sini faqala ahaduhuma lil akhar ta'ala nurshidu hadha syekh. Nah, maka kata Imam Hasan dan Imam Husain, maka kita pakat-pakat tunjuk apa? Dia kata. Kita pakat-pakat tunjuk. Nah, dekat orang tua ni, macam mana kita nak buat? Nak bagi tahu kata dia ni wuduk dia tak betul. Cuba tengok ni anak muda yang ada ilmu. Cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibun al-Mustafa wa Habibun al-Husain wa Habibun al-Hasan. Hada Habibul Hasan wa hada Habibul Husain. Yang ni orang duk hentam habaib sekarang ni. Bodoh betul. Kan? Dia terlupa kata daripada hentam ni cucu Nabi SAW. Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Tak pernah dengar dia kata dekat puak-puak tu. Tak ada keluar pada mulut dia kata ni. Kau nak kata kat saya boleh tak? Wahabi bodoh ni banyak kali dia sebut. Habib Ali ni rasanya tak pernah sebut Wahabi bodoh. No? Habib Ali pun kena. Orang yang cadang dia jadi mufti wilayah, dia kena. Nampak tak gelabah beruknya puak-puak Wahabi ni? Punyalah jakun lah orang panggil. Dah jakun. Lepas tu cepat koyak. Jangan cepat koyak. Hang hentam orang kuat. Hang kata kat capal orang apa semua kali. Ni orang bubuh baru gambar apa ni witch mana yang kita pun terkejut tengok tu. Ahli sihir terkejut tu. Tak apalah main dengan anak ke apa semua ni. Oh, terkoyak. Oh, cepat terkoyak pula dah. Yang dia hentam capaliun, yang dia kata kau orang ni ahli bid'ah, dia bubuh habis masyayikh ni orang syirik apa semua sekali. Ini lebih daripada bubuh gambar tu dalam Facebook. Tu tak apa pula dah. Ajaib tak? Ajaib. Nah. Dia pokok ajaib ni keluar daripada hutan mana kita tak tahu ni. Lepas tu jaga-jaga apa ni, jangan sampai kita terlalu sangat duk menghentam dan juga menyakitkan hati apa ni, takut kita menyakitkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulana Syekh Sufyan Miftahul Arifin, Syekh apa ni, Kiai Sufyan Miftahul Arifin rahimahullah, kalau didatangi oleh para habaib, ini Habib, cucu-cucu Nabi SAW, yang kadang-kadang di kampung tersebut terkenal, mereka ni ada yang akhlaknya tidak baik, tapi dia Habib, cucu Nabi. Datang, ada yang maksudnya tak jaga penampilannya, tapi dia Habib. Dia datang jumpa dengan Syekh, dengan Kiai Sufyan. Kiai Sufyan akan layan sungguh-sungguh, lebih daripada orang lain. Bila dilayan sungguh-sungguh, dia orang kata, Kiai tak kenal kau orang tu. Dia bagi duit lagi hadiah kepada ni cucu Nabi. Walaupun orang tahu kata perangai ni mungkin tak elok dan sebagainya. Apa kata Kiai Sufyan? Dengan ni akhlak. Kiai Sufyan kata, saya menghormati dia kerana datuknya. Kerana di dalam tubuhnya tadi ada darah datuknya Nabi SAW. Kata, kalau saya biadab dengan cucunya ini, saya bimbang tu yang di atas sana nanti akan bergegar. Dia kata marah dengan saya nanti. Tengok, ini adab. Kita tak malu kah? Seorang yang, contohnya kalau saya baca bahasa akal lah, bahasa adatnya, saya ni jadi datuk dah, seorang ayah dah, ayah dia ada anak dia buah, dan orang kata anak dia buah ni memang tahu anak dia buah. Kita duduk dalam majlis, anak kita duduk lari mata. Lepas tu orang duduk marah, kata, apa ni, anak siapa ni? Anak kita. Dan kita pun tahu dia buah, dan kita duduk marah-marah. Tengok ada orang lain kata, kita rasa seronok tu. Weh, seronoknya orang kata anak aku buah. Macam mana tu? Kepak dia akan berasa, hei, silap dia nak marah. Dia memang nak marah anak dia, nanti dia berkeling dengan Pak Long tu dulu. Tahulah anak aku buah apa, yang lebih-lebih buat apa dia kata. Nah, sampai yang kata sampai tahap yang lebih daripada hak ni melampau ni. Kalau sampai tak kata kepada orang yang mereka ni ada keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi Muhammad bawa kepada syirik, takkan ajaib ke benda ni? Cucu Nabi bawa kepada syirik? Hang yang tak tahu cucu siapa, hang bawa kepada tauhid. Hang nak bawa tauhid, bawa lah, tak ada masalah apa. Nah, habis tu nak tuduh kepada orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan dekat dengan Nabi saja, bukan dekat dengan nasab saja, bersambung dengan ilmu.
Bukan dengan nasabnya, dengan ilmu. Kamu boleh sebut macam tu. Kena taubat. Takut su'ul khatimah. Hak tu saya kita bimbang. Su'ul khatimah ni jangan main-main. Nah, mati tak sempat taubat ni benda yang paling berat sekali. Dan kamu tak malu kan nanti jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang suka duk kutuk cucu aku dulu. Nah, ini orang yang suka sangat duk permain-mainkan keturunan aku dulu. Sebab tu saya sangat bimbang dengan orang yang suka sangat bermain dengan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta siapa pun orang tadi. Syarifah mana pun yang kita tengok tidak jaga akhlaknya sekalipun, sabar dulu. Jangan kita cepat sangat celah. Biar tuan dia yang celah. Biar tuan dia sendiri yang tegur. Nah. Baik, saya nak tanya lah ni, anak raja siapa yang kita berani tegur? Anak raja kita tak boleh tegur. Bukan tak boleh tegur. Kenapa? Kerana banyak macam undang-undang ni. Baik, ni anak Nabi SAW. Bagilah yang berkait dengan anak Nabi tadi tegur. Biar sama-sama raja tegur. Tuan sama-sama tuan. Hamba sama-sama hamba. Faham? Tu cara tu. Lepas tu kalau di Indonesia, kalau macam Habib Taufik Segaf. Habib Taufik kalau nak tegur para habaib, Habib Taufik tegur habaib yang tak betul ni. Para habaib, anak-anak perlu menjaga auratnya. Jangan berlaku percampuran dengan lelaki perempuan. Anak-anak perlu dihantar belajar agama. Kaza. Dia Habib. Dia tegur Habib. Ada ahsan. Itu maqamnya. Kita tidak Habib, tegur Habib. Tak kelawak lah. Bukan tak bagi tegur. Bukan kata agama ni ada kasta. Tidak. Ada, orang panggil apa? Dia ada salurannya. Itu kan saluran tu. Dia ada salurannya untuk kita tegur. Ada tempatnya untuk kita tegur. Ada caranya untuk kita tegur. Nampak tak? Yang lebih baiknya pada waktu tersebut kita mendoakan kepada Allah Ta'ala. Lepas tu kalau saya tengok ada orang kadang-kadang kata dekat sebahagian Allah SWT, orang di kalangan ahli keluarga Nabi SAW tapi mungkin tak jaga akhlaknya dan sebagainya. Kita doa, ya Allah, ini cucu Nabi, ya Allah. Dan kita tahu sirnya Allah Ta'ala saja yang tahu. Dan kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah Ta'ala, kalam yang sangat bening, kata Syekh Yusri, kata apa? Kata insya-Allah ahli keluarga Nabi ini, insya-Allah macam mana keadaan dia sekalipun, dia akan mati sebagai ahli tauhid. Ini ajaibnya keluarga Rasulullah SAW. Mati macam mana pun insya-Allah dia ahli tauhid. Nah, dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kerana cucu Nabi SAW. Dan kerana benda ni bukan benda kasbi. Ini wahabi. Bukan wahabi. Nah. Dia bukan benda kita minta. Boleh tak kita nak minta, kata kita ni jadi ahli keluarga Nabi? Sebelum beranak kita minta. Tak boleh. Nah. Melainkan orang ni dipilih oleh Allah Ta'ala, dijadikan mereka ni ahli keluarga Nabi. Cuma kata Syekh Yusri, ada keluarga Nabi yang dia tahu dia keluarga Nabi. Kerana sambungan silsilah tadi jelas. Ada yang dia keluarga Nabi tapi dia tak tahu dia keluarga Nabi. Nampak tak? Dan ada orang ni yang dia tahu keluarga Nabi, cuma dia tahu sekerat. Dia tak tahu sampai habis. Cuma dia tak boleh nak sambung sampai habis. Macam-macam dia kata. Tapi yang penting, kesemua kita ni adalah daripada Nabi Adam AS. Dan patut kita muliakan dengan insaniah kita tadi. Dan ada yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala menjadi ahli keluarganya Rasulullah SAW. Dan yang ni ada keistimewaan mereka yang tersendiri. Yang jangan kita kata kita nak guna hadis. Dia kata wahai Fatimah, wahai Safiyah, kamu tak akan selamat nanti dalam kubur kalau kata bukan dengan amalmu sendiri dan sebagainya. Dia gunakan satu hadis tadi, dia tolak hadis lain yang mana Nabi sebutkan tentang kelebihan ahli kisah keluarga Nabi SAW yang telah diletakkan oleh Nabi dalam satu kain. Faham tak? Yang tu bahasan dia panjang dan perlu untuk kita teliti perkara tersebut. Jaga lidah kita, jangan sampai kita kuat mencela para ulama, para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, para keluarga Nabi SAW, dengan sebab keculuparan mulut kita tersebut Allah Ta'ala akan timpakan cop pada hati kita, hitam hati kita, dan akhirnya tidak terima hidayah lagi daripada Allah. Dan waktu tersebut takut dibimbangi kita akan mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Tak usah duduk sembang terah lah. Bab su'ul khatimah ni jangan main-main. Cerita dia banyak. Jadi cukup kalau kata kita beradab dengan para salihin dan jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Melainkan orang ni dia jadi gelabah sangatlah dengan dunia. Sebabkan tu dia akan hantar tentera-tentera dia untuk nak meruntuhkan peribadi seorang tadi disebabkan kerana apa? Kerana dia nakkan dunia tersebut. Dan dia redha dengan murid-muridnya yang keluarkan kata-kata kesat kepada orang lain. Dan kita pun tak suruh anak-anak murid kita sebut benda yang tak elok kepada musuh kita.
Atau kalau saya dicela sekalipun dengan macam-macam celaan, kita tak suruh anak murid kita suruh pergi cela balik orang tersebut. Tak tunjukkan akhlak yang baik. Celaan tadi biar kepada mereka saja. Kerana tak akan pergi ke mana pun. Yang kena ingat yang kedua, bukit, gunung ni tak akan bergerak kalau anjing nak menyalak. Faham? Anjing ni suara yang kerah, bunyi yang kuat. Tapi bukit tak bergerak, duduk relax, tenang. Itu. Kena ingat tu. Dan jangan jadi anjing kat tu ya. Jadi kata Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kata ta'ala nurshidu hadha syekh. Faqala ahaduhuma ya syekh, inna nuridu an natawadda'a baina yadayka hatta tanzura ilayna wa ta'lama man yuhsinu minna alwudu'a wa man la yuhsinu. Jadi kata seorang ni, macam nak tegur ni, Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, serta ni makruf. Sayyidina Hasan Sayyidina Husain terus kata kepada orang tua dia, wahai apa ni, pak cik, boleh tak kamu tunjuk kat kami mana yang terbaik di antara kami ini berwuduk. Maksud Sayyidina Hasan pun berwuduk dulu. Kemudian Sayyidina Husain pula berwuduk. Salah seorang dia menunjukkan kekurangan yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Maka akhirnya orang tua tadi kata apa? Falamma faragha min wudu'ihima qala ana wallahi alladhi la uhsinu al-wudu'. Sebenarnya akulah yang tak baik pada wuduk aku. Wa amma antuma fa kullu wahidin minkuma yuhsinu wudu'ah. Nampak tak? Manakala kamu berdua pula adalah orang yang baik pada wuduknya. Fantafa'a bidzalika minhuma min ghairi ta'nifin wala tawbihin. Cuba tengok cucu Nabi SAW. Bukan tegur dengan cara meruntuhkan lagi, tapi dengan cara memberikan kebaikan. Ini caranya yang dibawa oleh para habaib. Mereka bukan meruntuhkan, tapi memberikan kebaikan. Sayyidina Hasan tidak mau pecah belah di antara umat diturunnya daripada pemerintahan. Dan ini diikuti oleh para habaib. Cucu-cucunya mengikuti manhaj tersebut. Mereka naik bukan kerana dipinta, bukan kerana mereka nak, tapi diangkat oleh Allah Ta'ala. Maksudnya macam tu. Bukan macam kita, dia lebih lobby sana, lobby ni, buka lobby. Kerja nak melobi saja. Kalau Allah Ta'ala nak angkat, Allah Ta'ala angkat lah. So, pulun lah. Kamu pulun pada tempat yang bukan hak kamu. Kamu bawa, nanti Allah Ta'ala akan wakilkan pada diri kamu. Tambah-tambah lagi kalau kamu jadi mufti, kamu bukan ahli dalam bidang tersebut. Kamu tak takut kau berdosa dengan Allah Ta'ala, berkeluar kalam-kalam yang tak patutnya dikeluarkan. Yang pulun dengan ID buat apa? Habib Ali pun tak mahu lah. Tapi dah orang bagi cadangan. Lepas tu yang duduk menggelepak buat apa? Menggelepak serupa dengan bewak lagi. Aduh, letih buat ni. Kita tengok kita pun letih. ويجب على من باع شيئا أن يظهر للمشتري جميع عيوبه. Tengok. Dan wajib bagi orang yang menjual sesuatu, maka wajib baginya untuk dia zahirkan kepada orang yang nak membeli jami'a uyubih. Keseluruhan aib yang ada pada pakaian, ada pada barang yang kita jual ini. Bukan jual emas, menitik. Ya. Lepas tu tak abang. Tak mengaku pula tu. Orang nak berniaga juga. Orang berniaga pelam, waktu tu laku pelam, buat pelam. Ya. Orang berniaga emas dengan sanitizer tu. Pak long orang baling tak nak cakap tu. Sanitizer apa dia tu. Anak aku berguling dia tu. Orang baling. Orang nak buat tu, dia pun nak buat juga. Lagi ayat menitik. Ayat menitik, koyak. Koyak pelam. Apa punya orang ni? Niaga apa ni? Ikhlaskan macam tu niaga. Nak majukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kena jaga. Orang nak berniaga ni kena ada hukum. Lepas tu kata Syekh Maulana Al-Imam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam hikam dia yang pertama di syarah. Kata hikam yang kedua. Dalam syarah hikam Syekh Said Ramadan Al-Buti, Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Apa dia? Iradatuka tajrid ma'a iqamati Allah iyyaka fil asbab. Ya. Sampai hadis, sampai yang last hujung kepada perkataan Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari. Kamu inginkan tajrid, sedangkan Allah Ta'ala letakkan kamu pada tempat yang asbab, maka itu adalah min syahwatin qafiyah. Itu syahwat kamu yang tersembunyi. Wa iradatukal asbab ma'a iqamati Allah iyyaka fit tajrid inhitatun min himmatil aliyah.
kamu inginkan sebab, sedangkan Allah Ta'ala letak kamu fi maqami tajrid, maka kamu telah meruntuhkan kedudukan kamu daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Faham tak? Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, dia kata ada di kalangan ahli Syria pada zaman dia, ada yang di kalangan ahli tajrid dan ada ahli asbab. Antara ahli asbab adalah orang yang berniaga. Niaga ni ahli asbab. Dan antara adab mereka ketika di Syria dulu, kata Syekh, dulu orang Syria, dia akan buka kedai, peniaga ni, dia akan buka kedai mula daripada pukul 10 pagi. Macam Omset lah. Omset buka kedai pukul 10 pagi lah. Tapi 10 pagi tu baru bangkit tidur. Omset 10 pagi bangkit tidur. Pukul 7-8 malam tutup lah. Atau pukul 9 malam. Tapi orang Omset tak pukul 10 pagi sampai pukul 2 pagi, 3 pagi. Sebab tu dia tidur, bangkit pukul 10. Tidur sampai 2-3 pagi tu baru tidur. Dia tak. Ada yang 24 jam tak tidur. Orang Syria dulu, kata Syekh, sekarang wallahualam, kalau dulu dia mula kedai dia pukul 10 pagi, dia akan tutup kedai dia pukul 8 malam ataupun pukul 7 malam. Pukul 7 malam tutup, dia akan pergi ke mana? Pergi ke masjid. Tunai sembahyang maghrib, jemaah. Selepas maghrib ada kelas pengajian dengan masyayikh. Dia akan ikut kelas pengajian. Sampai pukul apa? Sampai pukul 11 malam. 11 malam dia akan balik rehat di rumah sampai pukul apa? Sampai subuh. Subuh bangun, lepas subuh ada kelas di masjid. Kelas di masjid sampai pukul apa? Sampai pukul 10. Kelas apa? Biasanya kelas muamalat. Hukum hakam muamalat. Kerana itu kata Maulana Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, peniaga pada zaman tersebut sangat barakah. Dan mereka sangat menjaga akhlak mereka pada waktu tersebut. Berbeza zaman sekarang, kata Syekh. Walau zaman sekarang tu tempat dia kan, tempat mana Allah, banyak tempat macam tu. Suka menipu, suka buat cara tak kena, bad marketing, nanti guna cara barat untuk nak bagi orang celah, komen, kutuk macam-macam lah. Kali perniagaan dia laku, buat benda-benda bodoh untuk nak bagi perniagaan dia naik. Jadi ini semua tak diajar oleh Nabi SAW. Dan sebab tu kata Nabi SAW, tujaru fujar, peniaga adalah orang yang paling jahat, melainkan orang yang diberi oleh Allah Ta'ala keberkatan, kerahmatan oleh Allah Ta'ala. Ini saja yang dikecualikan. Sebab tu nak jadi peniaga, kalau peniaga, kata Syekh Yusri, kalau peniaga boleh meraihkan adab-adab dan akhlak mereka ketika berniaga, akid hadha wali, kata Syekh. Ini mesti tok wali punya pada zaman akhir zaman ni. Dia berniaga tapi dia jaga sungguh. Keluar duit masuk dia, amanah dia. Tengok aib pada yang kerja yang dia buat tadi, dia akan maklumkan kepada orang yang nak beli. Kita kalau buat bangunan besar, kontraktor, kalau di Mesir ni, ya Allah ya Tuhanku, kalau buat bangunan, dia akan tinggal juga, dia akan buat juga bagi tak elok. Kalau dia bagi rumah orang sewa, dia akan bagi jadi tak elok juga. Kenapa jadi macam tu? Suka naik sewa, lepas tu kena orang ni apa semua, macam ruak kan. Ruak Jawi terkenal macam tu lah. Naik sewa sampai macam kita sewa 3 buah ruak, seolah macam kita sewa 3 buah ruak, kerana nak muamalah dengan orang-orang yang macam ni. Letih 5 tahun dalam keadaan ni macam tu. Ingatkan okey, rupanya dia main kat belakang. Bukan liwat, main kat belakang, maksudnya dia guna cara tak kena, ambil duit cara tak kena, duit haram, duit orang ramai. Dan tu makruh lah, orang duduk Mesir semua tahu lah benda-benda yang macam tu berlaku. Itu insyaAllah bulan awal Ramadan ni kita akan lancar untuk infak. Kita akan dapatkan bangunan ruak Jawi insyaAllah. Semua pakai infak lah. Ada 117 orang ni yang tengah live ni kan. Kena dengar elok. Jangan buat tak tahu. Keluar iklan ni buat tak tahu. Tak dengar? Kami tak dengar. Nak bagi dengar. Ini bantu untuk menuntut ilmu, untuk mudahkan menuntut ilmu. Faham? Baik. Jadi wajib bagi mereka untuk menzahirkan aib pada barang yang mereka jual. Nushan lahu. Sebagai nasihat kepada pemushtari tadi. Fa in akhfa al-aiba kana zaliman ghashiya. Kalau dia sembunyikan aib, maka pada waktu tersebut dia dikira zalim dan ghashi, orang yang penipu. Wal ghishu haramun fil buyu'i was sana'i'. Dan penipuan itu diharamkan pada penjual beli dan juga sana'i', khususan, lebih khusus lagi lah. Kan ini orang nak guna kan. وروى المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأعجبه. Nabi melalui satu pasar di Madinah. Nabi lalu dan Nabi tengok ada seorang lelaki sedang menjual makanan yang Nabi tengok, Masya Allah, nampak ajabahu, tengok comel makanan ni. Fa adqala yadahu fara'a balalan.
Nabi masukkan tangan dalam bekas gandum tersebut, tengok di bawah ada basah. Maknanya dia letakkan di atas ni yang kering, yang elok, di bawah basah, bagi berat. Jadi bila timbang, yang diserak dengan air macam gandum dan sebagainya ni, dia akan jadi berat lah. Jadi dia akan dapat lebih kurang lah, dia punya gandum tu dia akan makin kurang. Faham tak? Ha. Faqala lahu ma hadha ya sahib at-ta'am. Ni apa ni? Nabi marah waktu tu. Faqala asabathu as-sama'. Maka kata sahabat tersebut, orang tadi dia kata, terkena dengan hujan ya Rasulullah. Terkena hujan sebab tu jadi basah. Maka Nabi kata, ay nazala alaihi al-matar. Faqala, kemudian Nabi kata apa? Afala ja'altahu fawqa at-ta'am hatta yarahu an-nas. Kenapa kamu tak letak yang tu di atas sehingga orang tahu kata ni basah? Kenapa tak buat macam tu? Kenapa tak yang kering di atas? Yang ni yang berlaku di Mesir. Buah strawberry depan comel, belakang huduh. Dia tak? Bila orang kata nak 2 kilo, dia bukan ambil depan, dia ambil belakang hak uduh. Lagi jahatnya, kotik hak uduh saja. Oh, ni lagi comel. Sebab tu, 20 tahun duk jual buah strawberry tu. Baju yang sama, duit yang sama, tak ada berkat. Tak? Tapi kalau orang jual goreng pisang, tapi dia amanah. Dia jaga betul. Bagi yang berkualiti. Lagi banyak buat haji daripada orang hak yang jual bangunan. Tak pernah pergi haji. Dia tak? Jual kereta. Tarik kereta. Tarik bini. Tarik semua lah. Tak boleh pergi mana. Kerana duit tak berkat. Man ghasyana, kata Nabi, man ghasyana falaysa minna ay laysa ala tariqatina al-kamilah. Siapa yang menipu, maka dia bukanlah di kalangan kami. Maksudnya bukanlah di atas jalan kami yang sempurna. Waqad qila innahu kana fi salafis salih man balagat bihi an-nasihatu ila al-adrar bidunyah. Ay kama hukiya. Qad qila innahu kana fi salafis salih man balagat bihi an-nasihah ila al-idrar bidunyahu. Apa makna ni? Seperti yang diriwayatkan ni, tengok ni. Ay kama hukiya annahu kana 'inda Yunus ibni Ubaid hulalun mukhtalifatul athman. Di sisi Sayyidina Yunus ibni Ubaid ini ada hulal. Hulal ni apa dia? Permata ataupun perhiasan yang harganya berbeza-beza. Darbun ay sinfun minha qimatu kulli hullatin minhu 400 wa darbun qimatu kulli hullatin minhu 200. Ada yang harganya 400 dinar, ada yang harganya 200 dinar. Fa dhahaba yawman ila salati fa khallafa. Ay taraka ibnu akhihi fi dukkan. Kemudian satu hari dia tinggalkan anak-anak saudara dia, duduk jaga kedai. Dia buka kedai emas. Kemudian dia pergi sembahyang. Faja'ahu a'rabiyyun wa talaba minhu hullatan bi 400. Kemudian ada datang seorang Arabi ni minta ada barang kemah yang harganya 400 dinar. Saya nak beli. Fa'arada alaihi hullatan min hulalil 200. Tengok. Tiba-tiba anak saudara dia pergi ambil hak yang harga 200 dinar, pergi letak dengan harga 400 dinar. Harga ni 200 saja. Dengan nilaian ni 200 saja. Fastahsanaha. Arab tu pula yang Arabi tadi tengok, weh, kena ni. Memang sesuai dengan harga 400. Pada harga 200. Nah, waradiha washtaraha minhu. Kemudian dia pun redha, dia beli. Redha ni. Bukan dia tak redha. Dia redha, dia beli. Famasya biha wa hiya ala yadihi. Dia pun berjalan untuk peganglah barang kemah tu. Falaqiyahu Yunus fa'arafa hullatah. Nah, dia pun lalu, maksud kebetulan Sayyidina Yunus balik pada waktu tersebut dan nampak ada barang kemah tadi di tangan Arabi tadi. Dan dia kenal barang kemah dia, ada jual. Faqala lil Arabi bikam ishtaraita hadhihi. Dia tanya, berapa hang beli ni? Faqala bi 400. Arabi tadi kata dengan 400 dinar. Faqala lahu innaha ma tusawi akthar min 200. Kata dia ini tidak lebih pada 200. Farji' hatta taruddaha. Patah balik. Bagi balik 200 dinar. Faqala hadhihi tusawi bi baladina 500 wa ana irtadaituha. Di kampung kami, di negeri kami, ni emas ni harganya 500 dinar. Aku beli 400, kira okey lagi tu. Kira lagi murah daripada negeri kami. Ya. Kata Sayyidina Yunus, insarif. Patah balik. Fa inna nusha fid din khairun min ad-dunya bima fiha. Karena menasihati dalam agama ni lebih baik daripada dunia dan apa yang isinya. Summa raddaha ila dukan. Bila balik semula ke kedai, wa radda alaihi 200 dirham wa qasama ibnu akhihi wa qala wa qasama ibna akhihi wa qala. Kemudian dia pun marah dekat anak saudara dia, wa qala lahu amastahyaita, kamu tak malu kah? Amattaqaita, kamu tak bertakwa kah kepada Allah?
tarbahu mithla thamani wa tatruk an-nusha lil muslimin. Maksudnya kamu ambil setengah harga, maksudnya satu kali ganda. Kemudian kamu tinggalkan menasihati muslimin. Ni kamu nak buat. Tengok. Orang macam ni semua adalah wali-wali Allah. Yunus bin Ubaid wali Allah Ta'ala. Dia bukan orang biasa. Faqala wallahi ma aqadaha illa wa radiya biha. Anak saudara dia kata, wahai pak saudara aku, demi Allah dia ambil dengan redha, bukan saya paksa dia. Faqala fahalla radita lahu ma tardahu li nafsik. Kamu patutnya redha dengan kamu, dengan apa ni, kamu patutnya redha dengan apa yang kamu redha dengan diri kamu. Kamu redha tak kalau kamu dijual harga yang sepatutnya 200 di 400? Kamu redha? Kamu tak redha. Maka begitu juga kamu kena berasa macam tu ketika mana kamu kena kat orang lain. Faham tak ni? Maksudnya anak saudara dia tahu harga tu 200, tapi peletak 400. Dia tak. Ni kalau kata berlaku dekat kita macam mana? Agak kita nak nasihat. Sayyidina Jabir, kita tengok seekor kuda dia nak beli. Mula-mula dia lalu tengok harga dia banyak sekian. Tuan kedai letak, tuan kuda tadi letak ada harga. Dia lalu tengok ada harga dia. Tak, bukan ni harga dia. Harga dia mahal lagi ni. Pusing lagi yang kedua. Lagi naik lagi harga. Kawan tu sampai pelik. Biasanya orang ni kalau jual dah murah, dia tahu harga mahal, dia beli terus lah. Tak. Dia tanya, wahai tuan, kenapa kamu tak beli terus pada permulaan aku sebut tadi? Kerana tu murah sungguh. Dan kamu tahu harga dia mahal. Kenapa kamu tak beli dengan harga murah yang aku letakkan? Dia kata, kerana Nabi telah pesan kepada aku untuk menasihati muslimin. Dan aku tak akan tinggal untuk menasihati perkara yang baik. Dan dia beli dengan harga yang paling mahal sekali yang dia letakkan. Syekh Ali Jumaah hafizahullah ta'ala satu hari pernah pergi ke satu maktabah, kedai kitab. Yang kitab tersebut harganya $50. $50 pada waktu tersebut boleh sewa dalam beberapa bulan. Di rumah sewa. Maksudnya dengan harga yang mahal waktu tu. Kawan tu letak kitab tu di celah-celah kitab yang maksudnya orang tak payah nak tengok. Syekh Ali pergi tengok kitab tersebut. Dia tengok kitab. Kata, ni kitab ni mahal ni. Kitab rare ni. Tanya kitab tu harga berapa. Dan kata Syekh apa ni, kata tuan kedai tadi, kata saya bukan tak mau jual dia kata, tapi sebab murah. Dan sebab mahal, betul saya tak nak jual dia kata. Berapa Syekh Ali kata? Dia kata 50 gunai. 50 pound. Pound waktu tu mahal waktu tu. Pound sama dengan dolar waktu tu. 50 pound dia kata. 50 pound tu boleh sewa dalam beberapa bulan rumah. Kerana ada sebahagian rumah di Mesir ni yang masih disewa dengan harga, lah tak ada lah dulu, 3 genih sebulan. Bayangkan. Sebulan 3 genih. Tu dengan ijar qadim dipanggil. Tori ijar qadim. Sebulan dulu sebulan mungkin ada gaji orang tu dalam 3 genih. Jadi dia 3 genih. Mungkin gaji orang sewa dalam 6 genih sebulan. Kalau dia kerja, sewa rumah dia 3 genih. Mahal tu. 3 genih tu kira tinggi lah. Dipanggil tori ijar qadim. Ya. Sekarang ni dia panggil tori ijar jadi. Yang naik jadi 10% tu. Tiap-tiap tahun akan naik 10%. Dia panggil tori ijar jadi. Ijar jadi, ijar qadim ni dia punya istilah. Bukan ijar qadim, ijar jadi ni dia panggil apa ni adalah apa ni, sewa baru, ni sewa lama. Bukan itu. Dia istilah perundangan. Baik. Bila Syekh Ali tanya, dia kata 50 pound. Syekh Ali kata apa? 50 pound. Bukan harga 50 pound dia kata. Syekh Ali kata, kalau kita tahu harga kitab tu mahal daripada tu, tiap-tiap kawan tu letak berkali ganda murah, kita buat apa waktu tu? Kita tanya pula ada nuskah lain lagi. Saya nak beli 3. Tu dia tu kata mahal dah tu, 50 pound tu. Syekh Ali bila tengok balik, dia tengok dalam kitab, tengok dia punya musafat kitab tadi, dia tak, bukan harga dia 50. Habis tu tuan kedai kata, berapa tuan nak beli? Syekh nak beli berapa? 250 pound dibeli pada waktu tersebut. Yang harga waktu tu 50 pound tu dia anggap sangat mahal dah. Syekh Ali beli dengan harga 5 kali ganda tu. Kerana ni harga dia, kata Syekh Ali. Terkejut kawan tu. Dia terpayah jumpa orang yang nak beli macam ni. Kenapa? Ini orang yang menasihati muslimin. Menasihati muslimin. Ini akhlak yang ajib. Faqala wallahi ma aqadha illa wa radiya biha. Dan kemudian wa nadhiru dhalika. Ada cerita yang lain. Yang sini. Sebab tu dia kata waqad qila, yang tadi kita baca tadi, innahu kana fi salafis salih man balagat minan bihi nasiha ila idrar bidunyahu. Ada di kalangan salafus salih yang mana dia sangat banyak menasihati sampai menyebabkan dunia dia pun jadi masalah. Yalah, tadi harga 50 jual keluar sampai 250. Hak tu bukan salaf sangat tu. Syekh Ali Jumaah masih lagi mutaakhir. Akhlaknya salaf. Faham? Tengok macam mana para salafus salih yang terdahulu. Ma hukiya an Muhammad bin al-Munkadir annahu kana lahu shiqaq.
Syiqaq ni apa dia? Syuqqah. Syuqqah di sini apa dia? Bukan yang rumah ni. Syuqqah sini maksudnya jinsu minas thiyab. Baju lah. Tak hidup kita dia ada banyak rumah. Syarah rumah pula ada. Syiqaq sini maksudnya naw' minas thiyab. Ba'duha bi 5 wa ba'duha bi 10. Sebahagian baju tersebut harganya 5 dinar, sebahagian lagi harganya 10 dinar ataupun 5 dirham, 10 dirham. Lebih kurang itulah. Faba'a ghulamuhu fi ghaibatihi syiqqatan minal qumsiyati bi 10. Yang harganya 5 dijual dengan 10. Falamma 'alima bidzalika sara yatlubul mushtari tulan nahari hatta wajadahu. Disebabkan dia tahu yang tu, dia cari pembeli tadi sepanjang hari tu cari. Kok jumpa akhirnya, dan kemudian dia kata innal ghulam qad ghaladha faba'aka ma yusawi 5 bi 10. Nah, hamba aku tadi telah jual yang tak betul. Dia tersilap jual. Yang patutnya 5 dia jual 10. Nah, faqala ya hadha qad raditu. Kemudian orang ni kata, wahai tuan, saya dah redha dah. Tak ada masalah. Fa inna, kata dia, wa in radita fa inna la narda laka illa ma nardahu li anfusina. Walaupun kamu redha, tapi kami tidak redha dengan diri kami sebagaimana kepada kamu dengan apa yang kami tidak redha dengan diri kami sendiri. Faham? Fakhtar ihda thalath khisal, kata dia. Pilih sama ada 3 benda. Yang pertama, imma an ta'khudha shiqqah min al-ashriyat bi darahimika. Dirham ni maksudnya. Sama ada kamu pilih balik baju yang harganya 10. Yang kamu dah ambil, kamu pilih balik yang harganya 10 sesuai dengan yang kamu bayar dulu. Wa imma an narudda 'alaika 5, ataupun kami kembalikan balik 5 dirham. Wa imma an tarudda 'alaina shiqqatana wa ta'khudh darahimaka. Ataupun sama ada kamu bagi balik kain tu, kami bagi balik duit kamu 10. Pilih 3. Kamu nak ambil tukar balik dengan harga yang 10, kamu nak bagi kami bagi setengah balik, ataupun kamu bagi balik kain, kami bagi balik duit. Mana satu? Faqala a'tini 5. Bagi balik 5, kata dia. Fadafa'a ilaihi. Kemudian dibagi balik 5. Fansarafa al-a'rabi wa huwa yas'al wa yaqul man hadha asy-syaikh. Arabi tu pun berjalan, Nabi. Masa syekh patah balik, Al-Imam Ibn Munkadir, Muhammad bin Munkadir patah balik ke kedai dia. Terus orang Arabi tanya, siapa dia tu? Siapa syekh tu? Faqila lahu hadha Muhammad bin Munkadir. Itu Muhammad bin Munkadir. Faqala la ilaha illallah. Hadha alladhi nastaqi bihi fil bawadi idza qahatna. Masya-Allah. Rupanya itulah orang yang kami kalau hujan tak turun, kami sebut nama dia hujan turun. Faham ni? Rupanya itulah orang ni. Tu jadi wali. Akhlak dia macam tu. Kata masya-Allah, la ilaha illallah hadzal ladzi nastaqi bihi fil bawadi idza qahitna. Maksudnya kalau kami hujan tak turun, kami akan sebut nama Muhammad bin Munkadir, Allah Taala akan turunkan hujan dengan berkat nama dia. Maksudnya ni Arabi ni zaman dulu lagi tawassul dah. Wahabiyah. Yang tak erti apa. Summa inna hadzal haditha alfazuhu qalilatun wa fawaiduhu kathiratun. Hadis ini lafaznya kecil, faedahnya besar. Bal qila inna ahkamal islami dakhilatun tahtahu. Bahkan disebutkan bahawa hukum hakam Islam termasuk di bawahnya dengan sangat banyak. Bal tahta kalimatin minhu. Bukan setakat masuk di bawah hadis, bawah setiap kalimahnya. Itu dia. Masya-Allah. Wa hiya wali kitabihi. Dan sebab bila sebut wali kitabihi, bal tahta kalimatin minhu, maksudnya bukan setiap kalimah, minta maaf. Bahkan pada tahta kalimatin minhu. Salah satu kalimahnya apa dia? Wa hiya wali kitabihi. Karena termasuk di bawah perkataan wali kitabihi idza huwa mustamilun 'ala ad-din kullih. Karena dalam kitabihi itu termasuk agama seluruhnya, aslan wa far'a wa amalan wa i'tiqada, karena semuanya terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Rawahu al-Imam Muslim fi Kitabil Iman, wallahu ta'ala a'la wa a'lam.